Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Zamri dalam bagi edisi Isnin 12 September 2022. Susulan insiden helikopter hilang di Bidor Perak, Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan kata operasi mencari dan menyelamat SAR ditangguhkan malam tadi berikutan keadaan cuaca tidak menentu. Datuk Muhammad Yusri memaklumkan SAR di kawasan sempadan Hilir Perak digerakkan semula pukul 8 pagi ini. Menurutnya, bilik gerakan juga telah dibuka di Balai Polis Bidor bagi kelancaran operasi. Kita sekarang ni kita hanya tumpukan kepada koordinat yang diberikan itu di kawasan hutan Simpang Jikos dan juga di kawasan yang diberikan maklumat oleh orang ramai tadi di Kampung Kenanga. Itu saja. Dan besok baru kita boleh cek balik untuk kita narrow down kawasan pencarian kita. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Balai Polis Bidor. Pesawat berkenaan sepatutnya mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh pada pukul 12.37 tengah hari selepas berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada pukul 11.37 pagi. Pada 5.40 petang hari yang sama, Pusat Kawalan Daerah DCC menerima panggilan dari orang awam memaklumkan ada terdengar bunyi kuat helikopter terbang rendah di kawasan belakang rumah di Kampung Kenangan, Jalan Bidor. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan awam CAAM mengesahkan tiada panggilan tercemasan dibuat juruterbang terlibat. Cubaan untuk menghubungi juruterbang berkenaan pula gagal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Datuk Kapten Chester Wu, semakan daripada bacaan radar merekodkan helikopter mengalami kehilangan ketinggian mendadak iaitu kurang 1 minit. Cubaan Pegawai Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC untuk menghubungi juruterbang itu juga tidak berjaya. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam satu sidang media pula memaklumkan helikopter terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC sebelum dilaporkan hilang oleh pihak berkuasa penerbangan awam CAAM. Kuala Lumpur Aeronautical Rescue Coordination Centre KLARCC di KLATCC telah segera diaktifkan untuk menentukan lokasi helikopter itu. Ini adalah lokasi yang kita ada. CAAM dengan kerjasama PDRM Bidor telah mengaktifkan SAR atau Search and Rescue Operation untuk mencari lokasi sebenar helikopter tersebut berdasarkan kepada prosedur yang telah ditetapkan. Satu kenyataan penuh akan dikeluarkan kelak oleh CRM dan tak apa. Kita minta polis untuk kena pastikan jalan masuk. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan seorang lelaki warga tempatan mati mengejut dalam tahanan di lokap berpusat Shah Alam, Selangor. Ketua Komunikasi Korporat Bukit Aman ACP Iskandar Guru Amandan berkata lelaki berusia 33 tahun itu merupakan suspek yang ditahan sejak 29 Julai yang lalu. Dia ditahan sementara siasatan dijalankan mengikut Seksyen 6-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan langkah-langkah pencegahan khas 1985. Suspek ditemukan terbaring dan tidak sedarkan diri pada 4.59 pagi semalam. Pegawai perubatan dari Hospital Shah Alam bagaimanapun mengesahkan kematian suspek 20 minit kemudian. Iskandar Guru menjelaskan suspek telah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk bedah siasat. Kes setakat ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan berlangsung sebelum berakhir tahun ini. Bagaimanapun, jelas beliau, perbincangan bersama Top 5 atau Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO masih belum diadakan bagi menentukan tarikh pembubaran Parlimen. Kita belum bincanglah di peringkat Top 5 UMNO, kita belum bincang dari segi tarikh
Dan selepas top 5 bincang, saya akan bincang dengan MCA dan MIC serta komponen yang lain. Lepas itu barulah perlu juga dibawa ke kabinet, sebab di dalam perlembagaan mesti mendapat kelulusan kabinet sebelum saya menghadap Yang Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Jadi prosedur itu perlu dipatuhi, cuma tak tahu bila. Tapi kalau ikutkan Tok Mak Hassan, cepatlah gayanya. Beliau berucap pada majlis penyampaian peruntukan kepada masyarakat Cina dan India di Kompleks UMNO, bahagian Bera di Padang Luas Bera Pahang. Dalam pada itu, beliau meminta agar semua parti komponen mula melakukan gerak kerja berikutan pembubaran parlimen dan pilihan raya akan berlangsung pada bila masa. Sementara itu, Kabinet secara prinsip setuju dengan pengubalan rang Undang-Undang RUU berkaitan sumbangan politik. Justru ia akan cuba dibentangkan pada mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan usul Jemaah Menteri mengenai RUU diperhalusi. Kerangka perundangan kemudian dikemuka kepada Jawatankuasa Teknikal Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik sebelum dibawa ke Parlimen. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, penggubalan akan turut mengambil kira pandangan pihak berkepentingan termasuk parti politik. Skop dasar RUU dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lalu. Sejak ditubuhkan pada 1986, Giat Mara berjaya melahirkan lebih 13,000 usahawan dan 40 daripadanya bergelar jutawan. Kadar kebolehpasaran pelajar lepasan Giat Mara juga adalah sangat tinggi. Menurut Perdana Menteri, 80% pelatih yang mengikuti kursus di Giat Mara berjaya mendapat pekerjaan, malah ada yang terlibat dalam bidang perniagaan. Datuk Seri Ismail Sabri, Giat Mara menjadi pilihan utama ramai pelajar lepasan sekolah. Ramai yang berminat untuk masuk ke Giat Mara kerana hasil daripada Giat Mara itu apabila mereka keluar, bukan saja mereka boleh bekerja tetapi boleh menjalankan perniagaan sendiri. Dan saya difahamkan kursus-kursus yang dibuat begitu banyak sejak daripada mula ditubuhkan, tak silap saya 400,000 lebih telah pun dilatih, dan tak silap saya ada 40 jutawan yang yang dilahirkan oleh Giat Mara. Jadi sebab itulah kedatangan Giat Mara di sini amat dialu-alukan. Beliau berucap pada program Moh Ngetih dan Kampung Kumahir, anjuran bersama Giat Mara di Kampung Kuala Triang, Bera Pahang. Setakat ini, terdapat 232 cawangan Giat Mara di seluruh negara dengan pelbagai latihan kemahiran ditawarkan. 60% daripada hampir 100,000 permohonan peranti siswa keluarga Malaysia Fasa 1 telah diluluskan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, mereka bakal menerima peranti masing-masing bulan ini. Tegas beliau, pengagihan peranti siswa perlu disegerakan. Sampai hampir 400,000 unit tu kita boleh buat available dalam tahun ini. Kalau ada jumlah melebihi itu, kerajaan kena buat satu ketetapan lain bermula dengan peruntukan tambahan. Perolehan juga mungkin perlu dibuat proses perolehan lagi. Jadi itu kita kira kemudian. Kita selesaikan dulu fasa 1 dan 2 mesti selesai dalam tempoh 90 hari. Yang fasa 1 yang telah buat permohonan fasa 1 kita cuba selesaikan pada bulan ini juga, bulan September, dan bulan Oktober kita akan terus roll out fasa 2 yang sedang dibuka sekarang untuk bulan Oktober dan November. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan 493 peranti siswa keluarga Malaysia kepada pelajar Politeknik Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, bagi 40% permohonan fasa 1 sedang diteliti, termasuk melibatkan kes rayuan bagi memastikan hanya pelajar yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut.
RTM terus menyemarakkan semangat kemerdekaan menerusi pengajuran program Aspirasi Hari Malaysia 2022. Kali ini beberapa juruhebah terpilih dari RTM akan diberi latihan ketenteraan oleh tentera darat sekaligus memberi pengalaman cukup berharga dalam menyemai semangat cinta kepada negara. Untuk perinciannya langsung bersama Adlia Habibullah di Foyer Wisma Radio Angkasa Puri. Silakan Adlia. Ya, betul Nurul. Ketika ini saya berlintas langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri bagi membawakan kepada anda kemeriahan pelepasan bersempena program Hari Aspirasi Malaysia 2022. Saudara, RTM juga tidak ketinggalan dalam menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan tahun 2022 ini, dan antara program yang menjadi tumpuan adalah program Aspirasi Hari Malaysia 2022 yang akan diadakan bermula hari ini sehingga 15 September nanti. Dan untuk berbicara lebih lanjut mengenai program Aspirasi Hari Malaysia ini, bersama saya ialah Tuan Abdul Razak Ahmad selaku Ketua Bahagian Rancangan Negeri FM. Baik, selamat pagi Tuan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Jadi Tuan mungkin boleh kongsikan apa program pada pagi ini dan objektif penganjuran program tersebut. Baik, pada pagi ini kita akan ada upacara pelepasan peserta bagi program Aspirasi Hari Malaysia yang dianjurkan oleh bahagian program radio. InsyaAllah dia akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Penyiaran. Dan penganjuran utama ataupun objektif utama penganjuran program ini adalah yang mendapat kerjasama Angkatan Tentera Darat ini dua objektif, iaitu pertamanya adalah kita ingin menerapkan dua elemen penting dalam tentera, iaitu disiplin dan juga menepati masa. Ia bersesuaian dengan tugas juruhebah dan penerbit-penerbit di RTM ini. So, jadi kita ingin elemen menepati masa dan juga disiplin ini diterapkan di kalangan juruhebah radio RTM. Jadi Tuan mungkin boleh kongsikan berapa ramai juruhebah yang terlibat dan di mana program ini akan berlangsung, serta bagaimana Tuan melihat program sebegini dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan juruhebah dan pendengar radio sendiri. Baik, seramai 49 peserta dari seluruh stesen radio negeri dan juga di Ibu Jabat RTM, dan mereka ini akan berada di kem Tun Ibrahim Kajang selama 4 hari, dan mereka akan diterapkan dengan elemen-elemen kehidupan sebagai anggota tentera. Sudah pasti apabila mengetahui kehidupan sebagai anggota tentera, semangat patriotisme mereka akan meningkat, terutamanya apabila mereka melihat kesiapsiagaan anggota tentera ini dalam untuk mempertahankan negara. Jadi apabila mereka melihat sendiri, mereka melalui sendiri apa yang dilakukan oleh anggota tentera ini, sudah pasti mereka tahu bahawa ada yang sentiasa bersiap sedia mempertaruhkan nyawa dan sebagainya untuk negara. Sudah pasti semangat patriotisme yang mereka dapat ini akan mereka terjemahkan apabila mereka kembali bertugas. Baik, terima kasih Tuan. Dan saya kira ini merupakan satu program yang baik bagi memupuk semangat patriotisme bukan sahaja dalam kalangan juruhebah, malah akan disampaikan juga kepada para pendengar. Dan saya pasti program 4 hari ini akan memuatkan pelbagai aktiviti menarik dan memberi pengalaman kepada juruhebah itu sendiri untuk merasai pengalaman sebagai ahli Badan Pertahanan Negara, sekaligus memahami dengan lebih dekat peranan-peranan tentera dalam mempertahankan negara ini. Dan saya kira setakat ini sahaja lintas langsung yang saya dapat kongsikan bersempena pelepasan peserta Hari Aspirasi Keluarga Malaysia ini. Kembali kepada Nurul di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Adlia atas perincian itu. Berita pagi akan kembali selepas ini. Sambutan Hari Malaysia 2022, 16 September 2022, Jumaat 8 malam. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir dengan berpakaian tradisional etnik masing-masing. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Bertemu kembali, modul kursus integriti dan anti rasuah KIA bagi pelajar pendidikan dan latihan vokasional TVET di 22 institusi latihan kemarahan belia dan sukan ILKBS akan dilaksanakan serta-merta. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo, modul itu bertujuan memupuk prinsip tidak bertoleransi dan berkompromi terhadap sebarang pelakuan rasuah di segenap peringkat. Pelajar yang bertanggungjawab. Kita adakan
peluang pekerjaan dan kita mencipta pekerjaan kepada mereka yang boleh bekerja untuk membangunkan negara secara ikhlas dan bekerja jujur dengan beramanah agar rakyat negara kita ini diterima baik oleh seluruh dunia melihat jika sebut nama rakyat Malaysia ini adalah golongan yang benci rasuah, benci salah guna kuasa dan sebagainya. Ini usaha yang kita akan buat secara serius. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penutup ILKBS Career Fest Zon Tengah dinilai. Pada program itu, 1,200 peluang pekerjaan ditawarkan oleh 23 rakan kerjasama strategik IKLBS daripada pelbagai sektor kerjaya khas kepada belia. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan sejuta ahli keluarga Malaysia menyertai skuad wajah atau wanita anti jenayah menjelang hujung tahun ini. Menterinya Datuk Seri Rina Mohamed Harun berkata skuad itu kini disertai lebih 326,000 individu. Daripada jumlah berkenaan, 252,000 merupakan golongan wanita, manakala 74,000 lagi lelaki. Kita nak semarakkan ahli skuad wajah ya, kita dengan Puan Sama dan dengan tema prihatin rakyat kerana mereka inilah yang turun ke lapangan menunjukkan keprihatinan kepada rakyat kerana kita tahu kita perlu untuk empower komuniti ini. Walaupun kita khususkan penyertaan ini kepada wanita sahaja, namun ada permintaan permohonan daripada lelaki juga untuk menyertai skuad wajah ini. Jadi alhamdulillah ianya turut disertai oleh kaum lelaki, saya kira lebih dalam 15%. Pada majlis sama, Datuk Seri Rina turut melancarkan modul skuad wajah 2.0, inspirasi sukarelawan yang ditambah baik daripada modul yang diguna pakai sebelum dengan penambahan aspek psikospiritual. Johor komited menjadikan sektor pelancongan negeri mendahului kedudukan teratas di Malaysia tahun ini. Ia bagi menyamai pencapaian pelaburan Johor yang mencecah RM60.9 bilion bagi separuh pertama tahun ini. Serta kejayaan Johor Darul Takzim JDT muncul juara Piala FA 2022. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata, ia selari dengan hasrat kerajaan negeri memperkasa pembangunan ekonomi negeri Johor. Dari segi pencapaian, dari segi pelaburannya pun nombor satu. Dan insya-Allah tahun ini kita pastikan pelongan pun nombor satu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majestic Johor Festival di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Baik, kita teruskan berita pagi dengan perkembangan luar negara. Upacara pengebumian negara Ratu Elizabeth II akan diadakan di Westminster Abbey pada 19 September ini. Istana Buckingham dalam satu kenyataan berkata, sebelum upacara pengebumian negara, jasad baginda akan ditempatkan di Westminster Hall selama 4 hari bagi membolehkan orang ramai memberi penghormatan terakhir. Esok, keranda ratu akan dibawa ke London menggunakan pesawat tentera udara diraja. Keranda berkenaan kini berada di Istana Balmoral, Scotland sebelum dibawa ke Istana Holyrood House, Edinburgh. Keranda kemudiannya akan dibawa berarak menuju ke Westminster Hall yang bakal disertai Raja Britain dan kerabat diraja. Jasad baginda akan disemadikan bersebelahan makam suaminya, Putera Philip. Bekalan elektrik dan air terputus. Itu antara gangguan terkini yang melanda beberapa kawasan di wilayah Kharkiv, Ukraine, susulan konflik antara Rusia dan Ukraine. Kabinet wilayah berkenaan oleh Chernihiv berdakwa situasi itu berlaku akibat pusat jana kuasa dan fasiliti lain diserang tentera Rusia.
Moskow bagaimanapun menafikan pasukan tenteranya sengaja menyasarkan orang awam. Gabenor wilayah Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko berkata, serangan Kremlin turut melumpuhkan bekalan tenaga ke beberapa bandar. Tidak terhenti di situ, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menerusi ciapan di Twitter turut memaklumkan wilayah Donetsk, Sumy dan Zaporizhia turut mengalami gangguan bekalan elektrik. Bagaimanapun, Gabenor Dnipropetrovsk menerusi Telegram memberitahu bekalan kembali pulih sepenuhnya pada 11 malam waktu tempatan. Di Indonesia, lebih 200 penduduk dipindahkan di kawasan tanah lebih tinggi. Berikutan gempa berukuran 6.1 pada skala Richter menggegarkan kepulauan barat negara itu. Menurut Agensi Pengawalan Bencana Indonesia, gempa tersebut menyebabkan kerosakan harta benda. Gempa di Kepulauan Mentawai Barat Sumatera melanda pada kedalaman 27 km dan disusuli dengan sebuah gempa lagi yang berukuran 5.3 pada skala Richter di kawasan sama. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Agensi bencana tersebut memaklumkan gempa turut menyebabkan seorang mangsa cedera di kepala akibat ditimpa kayu. Sementara itu, sebuah sekolah dan pusat kesihatan antara infrastruktur terjejas dan mengalami kerosakan. Saudara, ini pula nahas berdarah yang mengorban 18 penumpang bas di utara Meksiko. Kasus memangsa maut akibat rentung selepas bas yang dinaiki berlanggar dengan sebuah lori minyak sebelum kenderaan berkenaan meletup. Pihak berkuasa memaklumkan bas tersebut dilaporkan sedang dalam perjalanan dari Hidalgo di tengah Meksiko ke Monterrey. Impak kuat pelanggaran menyebabkan lori minyak berkenaan meletup dan membunuh 18 penumpang bas. Punca tragedi tersebut masih dalam siasatan. Sukan Malaysia Sukma 2022 edisi ke-20. Pentas bagi atlet-atlet negeri menggilap prestasi untuk mewakili negara di acara-acara sukan antarabangsa. Dibawakan untuk anda sepanjang 16 hingga 24 September. 31 jenis sukan dalam 426 acara di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. Perkembangan sukan, skuad bawah 19 tahun kebangsaan bakal menggalas misi penting dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun di Mongolia dengan sasaran melepasi peringkat kumpulan. Keyakinan itu diluahkan Ketua Jurulatihnya Hassan Sazali Muhammad Waras yang mengakui kesemua 23 pemainnya kini sudah bersedia sepenuhnya berdepan cabaran tersebut. Menurutnya, keserasian di antara semua pemain telah menunjukkan peningkatan sejak menjalani 3 perlawanan persahabatan dalam kejohanan jemputan di Vietnam baru-baru ini. Perancangan adalah untuk mendapatkan 2 kemenangan di perlawanan di peringkat awal, perlawanan menentang Mongolia dan juga Sri Lanka, dan kita berusaha untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 1 mata daripada Korea Selatan. Daripada kejohanan yang kita bawa ke jemputan Vietnam baru-baru ini, so saya nampak ada kekuatan daripada 2 kejohanan yang kita lalui ini untuk kita bawa pemain tersebut ke kelayakan AFC ini. Dalam kempen tersebut, Malaysia yang diundi dalam kumpulan E akan memulakan cabaran menentang tuan rumah Mongolia Rabu ini, Sri Lanka pada Jumaat dan Korea Selatan pada Ahad. Skuad bawah 19 tahun negara sebelum ini berjaya muncul juara Piala AFF B19 2022 di Indonesia dengan menewaskan Laos 2-0 di pentas final.
Beralih ke perkembangan Liga Super Kuala Lumpur, KL City FC menewaskan Sri Pahang FC dengan jaringan 2-0 sekaligus mengutip 3 mata penuh dalam satu-satunya perlawanan Liga yang berlangsung di Stadium Darul Makmur malam tadi. Pasukan tuan rumah yang bermula garang dengan David William Rowley melakukan tendangan deras dari dalam kotak penalti seawal minit pertama, namun percubaan itu berjaya digagalkan penjaga gol KL City, Kevin Ray Mendoza. Gol pertama KL City diperoleh pada minit ke-30 menerusi Hakimi Azim Rosli yang mengambil kesempatan situasi keram kabut di depan gawang dengan membuat rembatan kencang menewaskan penjaga gol Sri Pahang Mamadou Samasa. Di babak kedua pula, tiba giliran Kapten KL City Zafri Yahya meledak gol kedua pasukan hasil hantaran Lerit Jordan Mintah dalam kotak penalti. Keputusan 2-0 kekal hingga whistle penamat. Kemenangan itu meletakkan KL City di tangga kelima dengan 25 mata, manakala Sri Pahang menghuni kedudukan ketujuh dengan 21 mata. Persatuan Badminton Malaysia BAM akan memperhalusi beberapa perkara terlebih dahulu sebelum membuka pintu kepada pemain profesional berlatih di Akademi Badminton Malaysia ABM. Setiausaha Agungnya Datuk Kenny Goh berkata ini kerana BAM perlu meneliti perkara tersebut dengan rapi sebelum mengadakan pertemuan bersama jurulatih dan pemain berkenaan. Datuk Kenny memberitahu ketika ini BAM masih memerlukan masa untuk melakukan kajian terperinci supaya ia relevan dengan perkembangan semasa dalam arena badminton tanah air. Sekiranya perancangan itu dilihat mampu memberi impak positif, BAM akan memulakan perbincangan dengan mana-mana jurulatih dan pemain yang berminat. Pada Ogos lepas, BAM memaklumkan bakal membuka pintu bagi pemain profesional berlatih bersama di ABM sebagai antara usaha meningkatkan lagi tahap permainan pemain di bawah naungan mereka. Dalam perkembangan lain, Pengarah Pembangunan Remaja Datuk Misbun Siddiq digesa mencari jalan mempertingkatkan prestasi pemain muda sebelum kejohanan remaja dunia berlangsung di Sepanyol dari 24 hingga 30 Oktober depan. Ia susulan tiada wakil negara layak ke final dalam siri antarabangsa remaja Malaysia 2022 yang sedang berlangsung ketika ini. Baik saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita pagi edisi 12 September 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum.